bantu orang yang dizalimi, kan doa orang yang zalimi itu makbul. Dan satu budaya orang Arab ni, dia suka doakan orang lain. Dia bukan semata-mata kalau dibantu. Kalau biasa-biasa pun kita berbual saya saja ni, dia memang budaya dia mendoakan. Itu satu benda yang normal. Bermula daripada salam. Salam tu sendiri doa kan. Lepas bagi salam, dia akan mendoakan terus kita. Contohnya dia akan sebut apa? Hayyakallah contohnya. Hayyakallah. Ataupun Allah yukrimak, Allah yuhayyik, Allah. Benda tu adalah perkara yang biasa. Dia akan ulang. Lepas tu dia tanya khabar pula, apa khabar? Lepas tu mudah-mudahan kau sihat, mudah-mudahan Allah muliakan kau, mudah-mudahan Allah bagi kau kesihatan yang baik. Apa khabar? Dia tanya lagi sekali. Dia punya style beramal mesra tu memang macam tu. Adalah dalam 5 minit pun. Dia macam tu dulu, barulah tanya hutang aku bila nak bayar. Contohlah. Dia punya mukadimah tu panjang dengan doa. Kan? Dia memang suka mendoakan, tu budaya dia orang. Kan? Dia kalau jumpa kita, kita baru lepas gunting rambut contohnya. Baru lepas gunting rambut, dia biasa tengok rambut kita panjang, hari ni tengok rambut kita pendek. Dia ada doa dia pula. Khusus untuk orang yang baru lepas gunting rambut pun ada doa dia. Dia bukan macam kita, wah insya bu, macam tu tak. Dia macam tu, dia ada doa. Moga Allah begini, moga Allah begitu. Ada je doa dia. Itu dekat ujung lidah saja. Itu satu budaya mereka yang sangat baik. Apatah lagi kalau dia dibantu. Lagilah banyak doa dia. Kan? Bila kita bantu dia, lagilah banyak. Dan doa dia pula pada kita dalam keadaan yang dia tak kenal kita pun. Dia tak kenal kita, kita pun tak kenal dia. Kan? Kita pun tak mengharap apa-apa balasan pun daripada dia sebenarnya, melainkan doalah. Kita harapkan mudah-mudahan dia mendoakan kita. Peperangan mereka bukan lagi Sunni dengan Syiah. Bukan lagi Sunni versus Syiah. Sunni versus Syiah ni dia lebih kepada macam minyak yang memarakkan lagi api. Okay? Dia sebenarnya yang berlaku adalah peperangan kita panggil civil war dan juga entity. Peperangan antara ataupun dipanggil proxy. Peperangan proxy. Jadi proxy US, walaupun US dia dah tarik diri, tetapi NATO masih ada dan masih lagi proxy yang sama, dan juga Russia dan juga Iran dengan satu proxy yang lain. So maknanya dia peperangan proxy. Itu yang pertama. Yang keduanya, macam mana nak habiskan benda ni, kan? Macam kalau kita tutup ataupun kita padam api dengan air, sedangkan api tu masih lagi ada di bawahnya, dia akan tetap merebak, dia keep spreading dia punya api tu. Maka kita padam kat sini, kat sana pula menyala, kita padam kat sini, kat sini pula menyala dan sebagainya. Macam benda tu adalah never ending, kan? Benda yang takkan habis. Dan peperangan ni dah menelan belanja yang begitu tinggi, betul. Dan nak membangunkan semula Syria pula, negara yang dah hancur, nak dibangunkan semula memang lagilah tinggi dia punya kos dia. Dia ada banyak perkara yang perlu dibuat. Pertamanya tentu sekali lah, yang paling besar sekali adalah pemimpin-pemimpin dunia lah. Pemimpin-pemimpin dunia yang bukan kita, kan? Kita tak ada. Dan apa yang dibuat oleh Kerajaan Malaysia baru ni dalam KL Summit sebenarnya antara satu tindakan yang bagus. At least dia keluar daripada kongkongan cara lama OIC yang masih lagi dipegang oleh PBB dan US serta gerakan Zionis dan sebagainya. Jadi maknanya keluar daripada cengkaman ataupun kongkongan PBB, kan? KL Summit dia tak nak lagi bersama dengan OIC punya cara, walaupun dia bukan keluar daripada OIC, bukan kata this is another OIC, no. Tetapi at least dia dah tunjukkan kata sebenarnya umat Islam ni dia boleh duduk sama-sama, dia boleh bersatu. Walaupun yang datang tu Iran, dan Iran antara kuasa yang membantu Bashar, kan? Betul. Tetapi paling tidak adanya tempat untuk mereka bertemu dan bersatu, berbincang tentang kemaslahatan umat. Itu satu. Itu di peringkat mereka. Di peringkat kita pula. Di peringkat kita. Kita kalau sebagai individu satu. Yang keduanya di peringkat NGO. Kan? NGO ni pula mereka banyak tolong menolong. Dan apa yang mereka boleh buat, paling tidak macam saya sebutkan tadi, sekolah contohnya. Sebab NGO untuk membina satu negara yang masih lagi dalam peperangan, benda tu memang takkan berlaku. Sebab kita tolong buat masjid, kejap lagi masjid kena bom. Kita tolong buat sekolah, besok sekolah tu kena bom. Betul. Dan memang itu yang berlaku.
Di Gaza juga begitu. Dan kita buat masjid dibom. Betul. Tetapi apa yang kita boleh buat adalah dari segi jangka panjang dan jangka pendek. Jangka pendek contohnya kita buatlah yang kilang roti. Itu jangka pendek. Kilang roti contohnya. Instead of kita bagi makanan, kita buatkan kilang yang memproses roti. So benda tu lebih panjang jangka dia berbanding dengan kita bagi makanan yang one off. Food basket habis makan selesai. Tapi kita buatkan kilang, mudah-mudahan kilang itu tidak dibom. Macam mana cara dia? Antaranya kilang ada yang dibuat di bawah tanah. Kilang roti di bawah tanah. Memang dibuat supaya mudah-mudahan selamat. Kita tak jamin, tetapi lebih selamat berbanding dengan kilang roti di atas tanah. Jadi buatlah kilang roti di bawah tanah dan memang sampai sekarang berfungsi. Alhamdulillah. Dah bertahun-tahun kilang-kilang roti tersebut berfungsi, memberikan makanan untuk ini. Sebab mereka paling tidak, benda paling utama bagi mereka adalah untuk hidup. Bukan lagi fikir untuk membangunkan negara balik, tapi benda yang paling urgent untuk mereka adalah untuk hidup. Hidup tu dulu. Kita bincang tentang membangunkan negara, kalau tak hidup tak guna juga. So yang tadi kita cerita tu, kebuluran dan sebagainya, itu benda pertama sekali kita kena address, kan? Sebab mereka need to survive dulu. Survive apa? Untuk hidup. Itu dulu. Yang seterusnya dari segi jangka panjang, apa yang dibuat oleh NGO di Malaysia yang kita sebutkan tadi, buatkan sekolah. Tapi sekolah itu tidak dibina di dalam Turki, di dalam Syria semata-mata. Ada dibuat dalam Syria, tapi yang banyak dibuat di mana? Di Turki dan di Jordan. Turki dan Jordan. Sebab Turki dan Jordan adalah dua negara yang aman. Di Lubnan masih lagi ada peperangan juga sedikit sebanyak. Tetapi di Turki dan juga di Jordan, Turki di sebelah atas, Jordan di sebelah bawah. Dan pelarian Syria sangat banyak di situ. Jadi kalau kita nak membina negara semula, dia perlu jangka panjang. So jangka panjangnya pada budak-budak ni. Sekolah, dan sekolah bukan sekadar sekolah, bukan sekadar belajar ABC, bahkan sekolah-sekolah yang kita bina di bawah, di selatan Turki tu, dia bahkan mendapat pengiktirafan daripada kerajaan Turki sebagai sekolah yang terbaik di daerah tersebut. Sekolah yang terbaik di seluruh daerah Raihaniyah. Contohnya, Raihaniyah ni salah satu daerah yang bersempadan dengan Syria. Raihanli, orang Turki sebut. Sekolah yang terbaik di daerah tersebut adalah sekolah yang rakyat Malaysia sumbang, yang dibina oleh rakyat Malaysia. Sekolah terbaik, maknanya bukan sekolah calang-calang, bukan sekadar asal boleh je, bukan begitu. Dari segi kualiti pendidikannya, bahkan pelajar-pelajarnya yang lulus tu adalah pelajar-pelajar yang cemerlang, masuk ke universiti di Turki dan sebagainya. Dan ini yang berlaku, alhamdulillah. Okey, itu yang kita mampu. Kemudiannya pula dari segi individu kita akan ditanya oleh Allah Ta'ala berdasarkan kepada apa yang kita mampu. Kalau kita sekadar sembang, kita cakap, oh patutnya macam ni, patutnya macam ni, tapi kita tak buat apa-apa, tak guna juga. Kita sekadar sembang je, sepatutnya kan Turki ni kan sepatutnya dia buat macam ni, patutnya kan Jordan buat macam ni, patutnya Iran buat macam ni, Saudi buat begini. Tapi kita tak buat apa-apa. Kita sekadar sebut patutnya. Tak jadi apa juga. Dan Allah Ta'ala akan tanya pada kita apa yang kita buat, kan? Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, wa qul i'malu, dan katakanlah beramallah, buatlah sesuatu, fasayarallahu amalakum, Allah akan melihat kerja kamu. Allah akan melihat kerja kamu. Jadi kerja kita ni kita buat berdasarkan kepada apa yang kita mampu, atas kita punya bidang kemampuan kita. Contoh malam ni, kalau kita nak menyumbang, contohnya katalah Eliza, kita dah tahu Eliza nak pergi besok, so kita tolong apa yang kita mampu dulu. Nanti contohnya bila kita mampu untuk bersama dengan mana-mana NGO, kita bersama dengan NGO. Nanti kalau ada pilihan raya contohnya, kita pilih pemimpin yang boleh membantu Syria contohnya. Kan? Nanti kita pula katakanlah kita jadi pemimpin, maka kita pula buat sesuatu sebagai seorang pemimpin. Kita sebagai seorang bapa, apa yang patut kita nasihatkan pada anak, sebagai seorang mak, nasihatkan kepada anak cucu dan sebagainya. Kita sebagai cikgu, ada cikgu dekat sini, kan? Entah cikgu saya pun ada katnya, kan? Saya kalau kuliah kat Gombak ni je, inilah antaranya, jumpa cikgu lah, kan? Jadi ada cikgu, okay. Jadi cikgu kan mendidik anak-anaknya, mendidik anak bangsa dan sebagainya, semua tu ada peranan masing-masing. Last kali kita tahu apa dia, Syria ni dalam hadis-hadis Nabi SAW memang menunjukkan bahawasanya akhir zaman
Syria ni memang salah satu tempat yang memang akan berlakunya peperangan demi peperangan. Memang kita tak nafikan. Ada hadis-hadis Nabi tunjukkan begitu. Dan bagaimana nanti Nabi Isa alaihissalam juga akan turun di sana. Begitu jugalah cerita-cerita tentang Imam Mahdi dan sebagainya pun banyak yang ada kaitan dengan Syria. Tentera-tentera Imam Mahdi, tentera-tentera Nabi Isa dan sebagainya banyak dibicarakan berkaitan dengan satu tempat yang namanya Syam ataupun Syria sekarang, dan di sana adanya secara lebih spesifik lagi di satu tempat yang namanya Ghutah dekat Dimashq, dekat Damsyik. Dan memang hadis-hadis Nabi ada tunjukkan tentang tanda akhir zaman, peperangan-peperangan yang berlaku di kawasan tersebut. Jadi sekarang ni betul, kita bukan kata ni ada hadis maknanya kita tak boleh buat apa-apa lah, biarlah dia orang berperang. Tak. Ada benda-benda yang kita boleh buat, kita buat. Allah Ta'ala tanya pada kita apa yang kita mampu. La yukallifullahu nafsan illa us'aha. Allah tak tanggungkan kepada satu jiwa melainkan berdasarkan kepada kemampuan dia. Apa kemampuan dia? So kalau kemampuan dia begitu begini, buatlah. Dan itulah yang akan dipertanggungjawabkan pada kita.